Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ceramah Maulidur Rasul bagi memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni mengundang rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada timbalan pengerusi selaku pengacara majlis, dan ucapan terima kasih juga kepada pengerusi Masjid Permatang Jelutong Cikgu Bahari dan seluruh AJK ahli jawatan kuasa Masjid Permatang Jelutong, dan juga imam-imam, siap bilal, dan ustaz-ustaz, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat di atas pertemuan kita pada malam ni. Jadi insya-Allah untuk malam ni kita nak kupah ataupun nak bincang tentang seorang manusia yang paling afdal ataupun paling mulia di atas muka bumi, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mukaddimah kita pernah cerita dah dulu sikit, cuma kita ambil sikit-sikit. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia ni keturunan Arab. Mana orang Arab lah. Bila orang Arab ni, bangsa Arab ni dia banyak. Cuma daripada banyak-banyak bangsa Arab ni, mereka mari daripada 3 je keturunan besar dia. Yang pertama dipanggil Arab kuno, Arab purbakala, Arab zaman dahulu kala. Jadi Arab zaman dahulu kala ni disebut dalam Al-Quran kaum Ad, kaum Samud tu. Tu dipanggil Arab kuno ataupun Arab purbakala. Yang keduanya, Arab ni mari daripada Arab Adnan, Arab asli dia panggil. Arab asal ni, penduduk asal. Mereka ni daripada kabilah ataupun puak Qahtan. Qahtan nama dia punya. Kemudian kabilah ni ataupun keturunan ni dipanggil keturunan Qahtaniyah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Arab bangsa yang ketiga dipanggil Arab kacukan. Arab kacuk, mana perkahwinan campur Arab dengan bukan Arab. Ni keturunan ketiga. Keturunan ketiga ni digelar juga Arab Adnaniyah. Arab Adnaniyah. Jadi Adnaniyah ni ambil di mana? Ambil di Tok Wan Nabi yang ke-21. Kalau kita tengok nama Nabi kita, dia akan sampai kepada Adnan. Jadi Adnan itulah dipanggil Arab Adnaniyah, mana Arab kacukan. Jadi Arab kacuk. Jadi Nabi ni lahir daripada bangsa Arab yang kacukan. Perkahwinan campur. Sebahagian ulama sirah kata perkahwinan campur iaitu perkahwinan anak Nabi Ismail. Anak Nabi Ismail dengan perempuan yang bukan keturunan Arab, lahirlah seorang anak lelaki dipanggil Adnan tu. Daripada Adnan dia nak naik kepada Nabi Adam alaihi salam tu jauh lagi lah. Cuma ulama sebut kalau yang paling tepat nama Nabi sampai Adnan saja. Daripada Adnan nak naik ke atas tu kontroversi sikit. Jadi ulama dia tak sebut macam tu. Cuma kita ambil kata Nabi kita keturunan Arab kacukan. Arab kacuk dia panggil, bukan Arab purbakala.
bukan Arab Qahtaniyah. Kemudian bila Arab, Nabi kita pula dia bangsa Quraisy. Dia bangsa Quraisy dia panggil. Ambil di mana Quraisy tu? Quraisy ni ambil di tok wan Nabi yang ke-10. Nama dia Fihrun. Fihrun itulah digelar dia Quraisy. Sebab tu Nabi bangsa Quraisy. Arab keturunan Quraisy. Mana keturunan daripada Fihrun tu. Tok wan Nabi yang bernama Fihrun, tok wan yang ke-10. Itu dipanggil Fihrun. Nama betul. Cuma orang panggil dia Quraisy. Jadi yang lahir daripada Fihrun ni semua dipanggil keturunan Quraisy. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian daripada Quraisy ni, bermula era Quraisy ni ialah era Fihrun. Era Fihrun ni lah era Quraisy dipanggil, bangsawan Quraisy. Jadi dulu kita pernah cerita, sebelum nak lahir Nabi kita, Allah Ta'ala tunjuk dua peristiwa besar. Yang pertama, telaga Zamzam dijumpai semula ketika zaman Abdul Muttalib. Daripada Fihrun tu turun ke bawah sampailah Abdi Manaf. Abdi Manaf ni dia ada dua orang anak. Satu nama dia Al-Muttalib, yang keduanya nama Hashim. Cuma Hashim ni abang, Al-Muttalib ni adik. Jadi pada zaman Hashim ni, era Hashim ni, telaga Zamzam tak ada dah, hilang 500 tahun. Jadi sebelum lahir Nabi kita, zaman tok wan Nabi ni, nama dia Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ni anak Hashim, yang mana Hashim ni berkahwin dengan seorang perempuan yang duduk di Madinah. Perempuan itu nama dia Salma. Bila dia menikah dengan Salma, Salma ni mengandung. Kemudian cukup bulan, lahirlah seorang bayi lelaki. Bayi lelaki itu, mak dia tengok-tengok ada macam putih atas kepala, macam uban lah atas kepala. Jadi mak dia letak nama Syaibah. Nama Syaibah. Syaibah itulah Abdul Muttalib. Jadi zaman Abdul Muttalib memerintah Mekah ataupun menguasai bangsa Quraisy, ketika itu telaga Zamzam tak jumpa dah. Zaman dia menikah, Abdul Muttalib menikah dengan seorang perempuan, dapat seorang anak lelaki nama dia Haris, anak dia. Jadi zaman dia ni, dia bermimpi. Satu hari dia pergi tidur dalam hijir Ismail. Dia orang bangsawan, jadi dia pergi tidur tu biasa lah. Zaman lah ni hampir tidur kena jejak kepala lah, pasal orang terlalu ramai. Zaman dia ni tak ada orang, dia masuk dalam hijir, dia pergi duduk rehat di situ, dia lena di situ. Bila dia lena, mimpi ada seorang lelaki mari dalam mimpi dia, suruh dia bangun. Dia kata, Abdul Muttalib bangun, pergi gali Barrah, dia sebut Barrah. Sebahagian ulama kata itu salah satu nama telaga Zamzam, Barrah. Kemudian dia tak layan mimpi tu. Hari kedua dia pergi lagi di hijir Ismail dan dia mimpi lagi. Orang yang sama datang dalam mimpi dia. Cuma kali ni orang ni sebut Taibah. Bangun Abdul Muttalib, pergi gali Taibah. Dia pun nak tampak Taibah. Sedap-sedap tak ada dah orang tu dalam mimpi. Dia pun buat tak layan lah. Sampai sebahagian ulama sebut 4 kali dia mimpi. Kali keempat barulah orang tu datang sebut Zamzam. Kali ketiga dia sebut Madmunah. Itu Barrah nama Zamzam, Taibah nama Zamzam, Madmunah nama air Zamzam. Jadi kali keempat dia mimpi tu, orang yang datang dalam mimpi tu kata, bangun Abdul Muttalib, pergi gali Zamzam. Dia kata, pergi gali Zamzam. Kemudian Abdul Muttalib nak gali di mana? Nak gali di mana? Dalam mimpi kan? Dia kata, nanti hang bangun, hang pergi tengok tempat ada seekor burung gagak duduk di situ. Tapi burung gagak ni kaki dia ada putih. Ada putih di kaki. Hang gali kat situ, hang akan jumpa Zamzam tu. Jadi bila Abdul Muttalib tersedar, 4 kali dah mimpi, dia pun buat keputusan nak pergi gali. Telaga Zamzam ni hilang 500 tahun. Kita bayangkan. Cuma sumber air ketika tu dah banyak. Bukan air Zamzam saja. Mekah pun dah maju. Orang dah ramai duduk. Jadi Abdul Muttalib pun buat keputusan, pergi gali lah, pergi cari tempat yang burung gagak duduk. Dia nampak, pergi tengok ada burung gagak. Dia pun korek lah di situ. Cuma zaman dia korek tu tak ada beho lah. Kalau ada beho mungkin cepat. Jadi dia korek menggunakan alat yang lama. Alat cangkui macam kita lah, cangkui ke
skok ke apa ke cok ke apa ke, dia gali. Ketika tu dia menggunakan tenaga dia dan anak dia yang bernama Haris tu. Gali, benda hilang 500 tahun. Jadi masa dia duduk gali ni, pembesar arah lain ni duduk perli dia lah. Dia kata Muttalib ni buat kerja sia-sia betul ya. Benda ni hilang lama, tak tahu duduk tak mana. Yang habis nak gali ni nak jumpa mampu pakai tak jumpa ke darah ha. Yang tu aku tambah lah ke darah tu. Takut tuan-tuan tak faham kan. Tak jumpa ke darah ha. Dia kata tak apa, tak jumpa aku nak gali tak. Dia gali, kemudian dia pun duduk perli dia. Sampailah satu ketika dia bernazar. Dia pergi depan Kaabah, dia bernazar. Dia kata, ya Allah, sekiranya aku jumpa telaga Zamzam yang hilang lama ni, dan engkau kurniakan kepada aku 10 orang anak lelaki, aku akan sembelih salah seorang anak aku kalau aku jumpa telaga Zamzam. Jadi berlakulah duk gali tu. Sampailah dia jumpa sungguh telaga Zamzam. Lepas pada dia bernazar tu, dia jumpa telaga Zamzam. Bila dia jumpa telaga Zamzam ni, dia jumpa sekali benda duduk dalam telaga tu. Sebelum puak-puak Jurhum ni nak belah, mereka ni lempak dalam telaga ni segala pedang, perisai, baju rantai, barang kemas lempak dalam telaga. Kemudian dia jumpa juga 2 ekor patung kijang yang diperbuat daripada emas. Jumpa dalam telaga tu. Jadi Abdul Muttalib ni suruh keluarkan semua benda yang dalam telaga Zamzam ni. Kemudian dia ambil 2 ekor patung kijang emas tu, tak asing. Yang lain tu semua dia lebur. Dia cairkan benda tu, jadikan pintu Kaabah. Tu zaman Abdul Muttalib yang pintu berkilat tu. Bukan zaman ni. Zaman Abdul Muttalib buat dah. Leburkan segala barang kemas, pedang, perisai, lebur, jadikan pintu Kaabah. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Hudaibiyah, salah satu muzium kan, tempat kita duk mikot tu. Kalau orang nak keluar daripada Mekah ni, salah satu tempat dia pergi Hudaibiyah. Di situ ada satu muzium. Cuma lah ni tak boleh nak masuk, daripada renovate ke apa tak tahu lah. Dia kena pakai permit tu masuk. Di situ dia akan tunjuk pintu-pintu Kaabah yang lama-lama tu. Jadi zaman Abdul Muttalib ni dia yang mula buat pintu emas tu. Zaman dia. Kemudian bila dia buat siap pintu Kaabah, dia ambil 2 ekor patung kijang tu, dia gantung di pintu Kaabah. Tapi benda tu tak tahan lama, pasal ada kaki balah. Tahu balah? Balah ni kaki curi. Sebab tu barang masjid ni dia memang ada dah zaman dulu kaki balah barang masjid ni. Nampak? Zaman Abdul Muttalib ni kena curi 2 patung kijang emas tu. Dicuri. Kaabah tu, pintu Kaabah. Tambah masjid kita ke? Susah kata apa? Kan saya pernah pergi ceramah mengajak di satu masjid lah. Orang masjid cerita, ustaz tahu depa balah apa? Kompresor. Aircon. Buka aircon masa apa tak sejuk langsung, kompresor tak ada. Aku biru tu. Kompresor pun dia balah. Bermakna mereka ni geng tu, keturunan tu balah barang masjid. Jadi zaman Abdul Muttalib ni ada dah. Hilang benda tu. Jadi bila Abdul Muttalib jumpa telaga Zamzam, jadi dia ni terkenal lah. Zaman ni orang pakat respect dia, hebat Abdul Muttalib ni, Tok Wan Nabi ni. Jadi nama dia masyhur, viral lah. Orang sebutlah nama dia masyhur, Abdul Muttalib. Kemudian dia pun tak apa lah. Allah Ta'ala kurnia sungguh dekat dia 10 orang anak. 10 orang anak lelaki. Keseluruhan anak Abdul Muttalib 16 orang. Tapi bini dia bukan seorang lah. Bini dia ramai. Orang Arab dia kahwin ramai. Tuan-tuan kalau nak jauh Arab kahwin ramai lah. Tapi tengok muka semua tak berani. Kan tak salah. Tak lagi tidur luar lagi naya. Kan? Tapi dia kahwin ramai. Anak dia 16. 6 orang perempuan, 10 orang lelaki. Jadi bila anak dia ni masa kecil tak apalah, biar sampai anak dia meningkat remaja lah. Kan? Jadi remaja, dia pun tengok anak dia cukup 10 orang, dia ingatlah nazar dia tu, yang dia nak sembelih lah. Dia pun panggil anak-anak semua. Buat pergi mana? Masuk dalam Kaabah tu. Sebab dia bangsawan Quraisy. Jadi dia dibenar. Dia masuk dalam Kaabah, bawa anak dia 10 orang duduk dalam Kaabah. Kemudian dia cerita kat anak dia. Ni daddy nak habaq daddy. Tahu daddy? Daddy nak habaq kat hangpa semua ni. Daddy ni sebelum jumpa telaga Zamzam ni,
Daddy ni bernazar. Ayah ni bernazar. Kalau ayah jumpa telaga Zam-Zam dan ayah dapat 10 orang anak lelaki, ayah nak sembelih salah seorang daripada hamba ni. Abdul Muttalib cakap lagu tu kat anak dah. Dalam Kaabah. Jadi anak dia ni bila pak cakap lagu tu, ni anak orang Arab, dia dengar dia kata tak apa, ikut ayah. Kami okey nak sembelih mana tu. Tu anak Abdul Muttalib. Kalau anak kita mau dia report polis tu. Kalau dia tak report polis pun dia kata kita mabuk ketum. Ni mesti khayal ketum ni. Nak sembelih anak kan. Tak berlaku lah kalau kita. Tapi anak Abdul Muttalib ni dia terima. Sebab anak ni kalau tak ada pak, tak keluar. Anak ni sembang besar. Maksud dia kalau pak hang tak ada, hang tak ada. Jadi orang Arab ni dia pegang tu. Jadi dia pun setuju. Ikut ayah lah, ayah buat macam mana kami terima. Jadi Abdul Muttalib ni dia nak adil. Kan? Dalam ramai-ramai anak dia ni, salah seorang ayah Nabi lah nama Abdullah. Ada dah. Jadi dia paling sayang Abdullah ni. Mana cenderung hati dia ni kepada Abdullah ni lebih. Dia pun nak buat adil, dia cabut undi. Bila dia cabut undi, naik nama Abdullah tu. Tak dia sayang. Allah Ta'ala uji dia. Kemudian bila naik nama Abdullah, dia pegang tangan anak dia nak pergi sembelih. Abdul Muttalib ni pegang Abdullah tu nak pergi tempat sembelih. Jadi abang kata, ayah, nanti kau boleh bincang ke? Dia kata, bincang apa lagi? Sembelih tunggu duduk ni. Dah menazar. Cuma kalau zaman Abdul Muttalib, dia bukan syariat Nabi kita. Kalau syariat Nabi kita, tak sah nazar itu. Pasal benda haram ni. Nazar benda haram tak sah. Sebab kalau orang duk menazar, saya ni kalau anak lulu berkisah saya nak makan bewok tak sah. Mana boleh makan labu. Ataupun dia menazar yang tak sah juga, benda wajib. Tak sah. Kalau syariat Nabi kita, nazar tu tak jadi. Contoh dia menazar lah, kalau anak saya lulu berkisah, saya akan sembahyang subuh. Han tak menazar pun kena sembahyang subuh labu. Dia tak boleh menazar benda wajib. Kok mana pun kena buat. Abdul Muttalib nazar sembelih anak. Jadi benda tu kalau syariat Nabi kita tak boleh, tak sah. Tu bukan syariat Nabi kita. Nabi kita pun tak lahir. Jadi berlakulah nak sembelih tu. Pegang Abdullah ni buat keluar pada Kaabah, buat pergi tempat sembelih. Kemudian di luar tu adalah pok-pok menekan tu. Pok menekan kaluk selalu. Dia kata Muttalib, sabar sat kau. Kita bincang kau ada cara lain kau, takkan nak sembelih anak hang. Dia kata nak buat lagu mana lagi? Dah menazar lagu tu. Duklah sat kita sembang tu. Duk bincang-bincang. Adalah seorang ni dia kata. Apa kata kita pergi tanya ada seorang ni, orang lama kan. Orang tua lama, dia ni hidup lama dah. Kita pergi tanya ada kok dia ni tahu ada cara nak tebus. Makna dia zaman tu Tok Bomo ada dah. Zaman tu Tok Bomo ada dah. Jadi dia pun pakak pergi jumpa Tok Bomo tu. Bila pi rumah Tok Bomo, standard lah Tok Bomo. Aku tahu dah. Dia tahu belaka Tok Bomo punya style. Tak ada cerita apa, dia tahu dah. Dia bertanya, tahu apa? Tahu lah kata hampa nak main. Memang. Tok Bomo punya style. Baru dia rancak sikit. Ni Tok Bomo apa menengung tengok. Jadi Tok Bomo kata, okey. Ni mesti masalah besar ni hampa ni. Ya. Masalah dia sekarang ni, ada tak cara nak tebus anak Abdul Muttalib ni? Sebab pak dia menazar nak sembelih, jadi cabut undi naik nama anak ni nak sembelih. Ada tak cara lain boleh tebus? Tok Bomo apa lagi tunjuk skill dia. Dia pun buka buku buku lama-lama ni Tok Bomo. Kalau zaman lah ni Google lah. Dia buka buku, dia pun tengok. Dia kata ada cara. Cara dia, tadi hang cabut undi naik nama anak hang kena sembelih 10 ekor unta. Kemudian lepas pada hang sembelih tu, hang kena cabut undi semula. Tapi hang tak perlu bubuh dah nama anak yang lain. Hang bubuh nama anak hang Abdullah ni dengan unta. Cabut. Kalau naik Abdullah, sembelih lagi 10. Sampailah tak naik dah nama Abdullah. Jadi dia pun buatlah seperti mana yang disaran oleh Tok Bomo ni. Buat sampai genap 100 ekor unta. Barulah nama Abdullah ni tidak naik dah. Jadi ayah Nabi ni ditebus dengan 100 ekor unta. Jadi tak jadi sembelih.
Kemudian kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, ada satu kitab hadis, dia jatuh nombor 2 selepas Quran, Sahih Bukhari. Dalam hadis tu dia kata, orang pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, kami ni nak tanya lah, hang ni, engkau ni keturunan siapa? Nabi sebut, aku keturunan 2 orang bapa yang bakar disembelih. Jadi bila sebut 2 orang bapa bakar disembelih, maknanya kita nampak dah lah. Salah seorang bapa Nabi yang bakar disembelih ialah Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim. Nabi kita dia mari waktu tu. Kemudian yang keduanya Abdullah yang kita cerita ni lah, ayah Nabi ni, yang kata ditebus dengan 100 ekor unta ni. Sebab tu Nabi kata, aku lahir daripada 2 orang bapa yang bakar disembelih tapi tak jadi sembelih. Iaitu Nabi Ismail dan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, bila Abdullah tak jadi sembelih, Abdullah ni pun membesarlah di kalangan penduduk Mekah. Dan dia ni meningkat remaja, jadi dewasa, jadi orang yang hebatlah, pemuda yang hebat. Semua orang tengok dia ni kenan lah. Orang lawa, cergas, rajin, komplit lah tu. Jadi zaman dia ni, zaman Abdullah membesar ni, dewasa ni, ada seorang perempuan nama dia Fatimah. Dia ni keturunan Khas'amiyah, kabilah Khas'amiyah, Fatimah ni pula, dia budak cerdik. Kalau lah ni orang panggil budak U, budak keluar U lah. Jadi budak ni cerdik. Dan dia ni pula minat duk baca buku-buku kitab lama-lama. Jadi bila dia duk minat baca ni, dia dapat maklumat daripada dia duk baca. Antara maklumat yang dia dapat, Nabi akhir zaman ni daripada keturunan Arab Quraisy. Dia tahu dah maklumat tu. Dan lahir daripada seorang bapa yang mempunyai tanda sekian-sekian. Jadi dia pun duk perhati tengok lah, pemuda-pemuda zaman tu nak cari tengok tanda tu ada di siapa. Bila dia perhati tengok, nampak di Abdullah tu, ayah Nabi tu. Bila dia tengok di Abdullah tu ada tanda, dia pun panggil pembantu dia, Fatimah. Dia orang kaya, orang ada duit. Lepas tu cerdik tu budak you. Dia pun panggil pembantu dia. Dia kata ni, hampir panggil Abdullah mai jumpa aku. Pembantu dia pun pergilah jumpa Abdullah, ayah Nabi ni. Dia kata, Abdullah, Fatimah nak jumpa hang. Jadi Fatimah ni terkenal lah, orang bagus, orang kaya kan, komplit dia dengan lawa dia. Jadi cerita pembantu Fatimah ni cerita ke ayah Nabi Abdullah ni, kata Fatimah nak jumpa dia. Jadi Abdullah pun pergi jumpa Fatimah. Bila sampai depan Fatimah ni, dia tak ada pantun-pantun lah tau. Ni kadang-kadang kita ni duk buat pantun-pantun, sindir-sindir. Tak, dia direct terus. Dia kata, Abdullah, aku mau kat hang tu. Dia direct terus. Dia tak ada cakap Kedah lagu tu. Dia cakap Arab lah. Cuma nak abang. Dia kata, Abdullah, aku ni kenal betul kat hang ni. Aku ni nak semua kat hang. Mau tak hang menikah dengan aku? Dia terus minta nak menikah terus. Kita kalau jumpa lagu ni lari malam. Selalu kita pergi jumpa. Tak, ni perempuan minta. Dia kata, Abdullah, aku tak boleh, aku kenal betul kat hang. Aku nak hang. Hang mau aku. Dia kata lagu tu. Tuan-tuan bayangkan, dia cukup package Fatimah. Lawa, kaya, terpelajar. Nak buat apa? Abdullah kata, minta maaf, saya tak boleh buat keputusan. Keputusan saya ni kena tanya ayah saya. Ni Abdullah, ayah Nabi. Dia kata kena tanya ayah saya, Abdul Muttalib. Kan? Lepas tu Fatimah kata, tak payah tanya lah. Lah ni aku bagi hang 100 ekor unta. Hang nikah dengan aku. Kalau kita duduk itu agak-agak aku nak lari malam. Malam tu juga pergi jumpa Ustaz Lopi tu. Ketuk rumah dia nak menikah. Pasal apa? Tak sabar dah. Boleh 100 ekor unta. Abdullah kata minta maaf. Tak boleh. Pergi jumpa ayah saya. Jadi perkahwinan Abdullah dengan Fatimah tak berlaku. Sebab mak Nabi bukan nama Fatimah. Mak Nabi nama Aminah. Betul? Jadi tak berlaku benda tu. Jadi cerita Abdullah dengan Fatimah habis di situ. Kemudian Abdullah ni, dia ada satu hobi. Dia ada satu hobi. Hobi dia memburu. Ni orang lelaki sejati. Ni hobi main golf.
Memburu kat tu lah, macam mana? Tu pun memburu tak? Memburu lubang golf. Sama tu. Jadi dia ni minat memburu. Bila satu hari dia buat keputusan nak masuk memburu, Abdullah ni. Bila dia nak masuk memburu, takdir Allah. Ni Allah Taala tahu pertemuan mak Nabi dengan ayah Nabi. Ayah Aminah nama Wahab. Wahab ni pun ada minat yang sama, hobi yang sama, memburu. Cuma depa ni tak masuk sekali. Abdullah masuk belah ni, dia masuk belah ni. Jadi dua-dua ni pergi memburu. Bila masuk hutan memburu ni, di padang pasir kan, masuk memburu. Kemudian Wahab ni dia nampak satu kejadian pelik yang berlaku kepada Abdullah, ayah Nabi. Dia tengok masa dia masuk tu, dia nampaklah Abdullah tu, dia kenal Abdullah. Siapa tak kenal Abdullah ni? Semua orang kenal, anak Abdul Muttalib. Dia pun tengok, perhati tengok, oi, Abdullah. Kemudian dia tengok keliling Abdullah ni ada 10 orang duk kepung dia, menghunuskan pedang. Bila dia perhati tengok, ini bukan orang Arab ni. Rupanya bukan semacam Fatimah tadi, dia tahu ada tanda di muka Abdullah tu. Bukan setakat Fatimah, orang Yahudi pun tahu. Sebab Yahudi ni dia ada kitab, dia baca, dia tahu Nabi akhir zaman ni orang Arab. Dia cari macam Fatimah cari, dan dia nampak tanda tu di Abdullah, dan dia tahu cari peluang bila nak kerjakan Abdullah. Dia jumpa peluang tu bila Abdullah masuk memburu. Jadi dia pun masuk memburu. Depa ni 10 orang kepung Abdullah. Nak buat apa? Nak bunuh ayah Nabi. Nak bunuh ayah Nabi. Sebab tu orang Yahudi dia tak boleh terima Nabi akhir zaman ni orang Arab. Sebab Nabi kebanyakan Bani Israel. Nampak? Bila mari tang Nabi akhir zaman, putih daripada Bani Israel, dia pergi ke Arab. Dia pun tak boleh terima. Bani Israel ni dia pun tak boleh terima. Jadi dia pun nak bunuh ayah Nabi. Bila nampak Wahab ni, tengok Wahab ni pun bergerak, nak niat hati nak pergi tolong pasal dia kenal Abdullah ni. Dia pun nak pergi. Masa dia nak pergi tu, tiba-tiba dia nampak tentera berkuda. Tentera berkuda, 10 ekor kuda, dinaiki oleh 10 orang kepung pendeta Yahudi tu. Kepung. Kemudian pendeta Yahudi ni lari bila dikepung oleh tentera berkuda ni. Dan Wahab ni duduk perhati tengok muka seorang-seorang penunggang kuda tu, dia tak kenal, dia tak pasal tengok. Jadi peristiwa pelik yang berlaku kepada Abdullah ni meninggalkan kesan yang besar kepada Wahab ni, ayah Aminah ni. Dia duk ingat benda ni. Dia kata Abdullah ni mesti ada sesuatu yang special, tidak tak berlaku lagu ni. Dia mesti ada benda hebat ni. Jadi dia pun habis memburu balik rumah. Bila balik rumah, dia tak tunggu banyak dah, dia panggil isteri dia. Kalau kita sayang kan, tuan-tuan panggil isteri apa? Sayang lah, no? Kan mak hang, mak hang tak romantik sangat. Sayang ke apa-apalah panggil lah. Ada gelaran, setengah orang dia panggil gelaran kan. Ustaz kau panggil tak? Kau panggil? Ustaz panggil apa? Panggil sayang lah. Biasalah kalimah tu, sayang lah. Cuma tengok Nabi pun dia ada gelaran panggil isteri dia kan. Antara gelaran yang masyhur kita pun semua tahu, Nabi panggil Sayyidatina Aisyah Humairah. Humairah tu dia bahasa Arab, kalau terjemah kita pipi merah pipi dia merah. Aisyah ni dia putih kemerah-merahan, jadi dia panggil Humairah. Humairah kenal lah. Tapi kita ni pasal isteri hitam, jangan Humairah. Mu panggil lah Hajarul Aswad. Kalau Hajarul Aswad kenal sebab batu hitam. Tapi jangan terjemah. Panggil kat bini Hajarul Aswad, Maizat. Bini pun seronok dengar Hajarul Aswad. Dia tak tahu batu hitam kan. Panggil gelaran. Jadi Wahab ni pun panggil bini dia. Ya, Maizat, hang pi bersiap dia dah. Hang pi bersiap pakai elok-elok sikit. Bila Mak Aminah ni dengar suami dia kata pi bersiap, dia terus pi bersiap lah. Tak dekat banyak lah. Tu bini warak, bini kita pi bersiap.
Bersiap buat apa? Tanya. Lepas tu nak pakai baju color apa? Nak sedondon nak? Pakai takpi. Pakai duk tentu. Dia memang lagu tu. Bini kita dia stand ni dia nak beri sama lah, sedondon lah. Kan dia lambat sikit lah. Orang Arab tak, dia pergi siap terus. Bila siap-siap semua keluar. Wahak kata jom kita pergi. Ikut je tok lelaki bawa. Rupanya pergi rumah Abdul Muttalib. Ayah Abdullah ni. Pergi. Bila sampai rumah Abdul Muttalib, ketuk pintu. Keluarlah Abdul Muttalib. Bila Abdul Muttalib keluar tengok-tengok, oh, Wahab. Ada apa main? Dia kata kami ni ada hajat besar lah main ni. Oh, dia kata ada hajat mana tu? Ada hajat apa tu? Dia kata sebenarnya kami ni berhajat sangatlah nak jadikan Abdullah tu menantu. Kan? Dengan anak kami ni nama Aminah. Kami nak satukan dia lah. Setuju dah? Makna dia Pak Aminah yang semawa anak dia. Bukan Abdullah Abdul Muttalib pergi cari Aminah. Tak. Mak Aminah dengan Pak Aminah ni yang pergi semawa anak. Pasal apa? Pasal Wahab ni tengok dalam hutan tu lah. Abdullah ni ada kelebihan. Jadi jangan lepaskan peluang. Cepat-cepat sambak dia sebelum orang lain ambil. Tu orang Arab cerdik tu. Ni hang duk biar itu. Dia tak menikah sampai ketua. Dia lah. Bagi dia kenal lagu tu. Tengok budak bagus dia ni rajin mengaji sayang apa semua okey kerja. Bagi terus. Dia cakap banyak. Tanya kerja apa? Oh, kerja ni tak boleh, tak standard. Bungkui lah. Yalah tua lagu tu. Dia Arab lagu tu tau. Dia pergi semawa dengan Abdul Muttalib tu. Abdul Muttalib dia kenal ada Wahab ni. Keturunan Quraisy lah. Sebab tu nasab mak Nabi dengan nasab ayah Nabi dia bertemu. Faham tak? Dia bertemu. Jadi bila dia kata anak hak mana tu? Muttalib tanya. Anak hak mana? Nak pelaga dengan Abdullah tu, nak semawa dengan Abdullah pergi jadi jodoh tu. Hak mana? Dia kata nama Aminah lah. Oh, Aminah, setuju? Bila dia sebut saja Aminah, Abdul Muttalib terus setuju ya. Tak cakap banyak lah. Sebab Abdul Muttalib ni dia dah Google tau. www.google.com. Dia dah Google dah siapa Aminah ni. Mana Aminah ni perempuan yang baik, keturunan Quraisy, dia dah tahu dah. Jadi sebab tu dia terus setuju. Jadi bila setuju, berlakulah perkahwinan ayah Nabi dengan mak Nabi, yakni Abdullah dengan Siti Aminah. Nikah. Cuma ada seorang ulama ni dia tulis satu kitab, nama dia Badrut Tamami wan Nujumis Sawakibi, nama kitab tu. Dia tulis satu kitab, nama dia Badrut Tamami wan Nujumis Sawakibi, dia kata. Kitab tu dia sebut tentang masa berlaku pernikahan mak Nabi dengan ayah Nabi ni, nikah. Dia kata beberapa perempuan Quraisy, Arab Quraisy meninggal dunia. Ni orang kata frah menungging ni. Bukan setakat menungging, mati terus. Ni bukan menungging lah tau. Ni memang mati terus. Dia sebut dalam kitab tu, bukan saya duk reka. Dia tak duk reka pula. Ni dia sebut dalam kitab tu. Yang karang kitab tu tentang apa? Tok guru bagi tok kenali. Syekh Ahmad Al-Fatwani. Wali Allah. Dia karang satu kitab. Dia kata beberapa perempuan Quraisy meninggal dunia. Asbab tak dapat Abdullah. Ni cerita ni. Dia nak Abdullah ni sampai tahap tu. Tiba-tiba Abdullah menikah dengan orang lain. Tu yang ni, makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Yalah mati gitu. Kering, mati kering. Pasal apa? Tak boleh Abdullah. Tu peristiwa tu berlaku. Kalau kita hari ni tak dapat, frah menungging je lah. Kan, pacak kepala sehari dua. Lepas tu tak apa dah kan. Tak, ni memang mati terus. Perempuan, beberapa perempuan Quraisy itu mati. Tu cerita pertemuan mak Nabi dengan ayah Nabi berlaku. Jadi berkahwinlah mak Nabi dengan ayah Nabi. Kahwin. Jadi mati beberapa perempuan. Kemudian kata ulama, ketika Nabi, maksud dia bila berkahwin, Allah Ta'ala bagi rezeki nak lahir Nabi ni. Jadi Siti Aminah ni mengandung. Siti Aminah mengandung. Jadi cahaya yang ada di muka Abdullah tu berpindahlah kepada
Aminah, sebab kandungan sudah ada. Jadi yang Fatimah tengok tanda di muka Abdullah tu, dia telah berpindah tanda tu. Berpindah kepada Siti Aminah pasal mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengandung. Kemudian sebahagian ulama kata ketika kandungan Aminah ni berusia 2 bulan lah. Mana umur Nabi 2 bulan. Dalam kandungan ayah Nabi yang bernama Abdullah meninggal dunia. Nampak? Nabi ni yatim dalam perut ni. Sebab tu anak yatim, anak yang mati pak dan dia belum balik. Tu kaedah dia. Ini umur dah 20 lebih duk yatim lagi. Itu bukan yatim, melainkan dia nama yatim. Memang dia anak yatim ni, anak yang belum balik. Tak kira lelaki perempuan, dia belum balik. Dan dia kematian ayah. Orang panggil yatim, tu istilah yatim tu. Kan kalau mati mak ayah dah orang tak panggil yatim. Dalam istilah fiqh tak panggil yatim tu. Yatim ni mati pak. Cuma kita ni kalau mati pak mati orang panggil yatim kematu lah ya, piatu lah. Kan itu istilah lah. Jadi Nabi ni jadi anak yatim dalam kandungan. Bayangkan, tak jumpa ayah, tak dan tengok muka ayah. Tuan-tuan bayangkan Nabi kita Allah Taala uji duduk dalam usia 2 bulan meninggal Abdullah. Cuma sebahagian ulama sirah kata Abdul Muttalib ni suruh Abdullah pergi ke Madinah ambil barang berniaga lah. Bangsa Quraisy ni minat berniaga. Sampai di sana tu, di Madinah tu, dia meninggal di perkampungan Bani Najjar. Tu, sebab tu kan kalau kita tengok balik, Abdul Muttalib ni dia lahir di sana, di Madinah, bukan lahir di Mekah. Kita tadi tu. Jadi adik-beradik dia banyak duduk di Mekah lah. Itu keturunan Bani Najjar tu. Tu Abu Ayyub Al-Ansari tu kena mengenal dengan Nabi. Dia belah Abdul Muttalib lah. Sebab tu bila Abdullah pergi sana, duduk sana, takdir Allah berlaku situ, mati, meninggal dunia. Abdullah masa tu Nabi berusia 2 bulan. Mana baru 2 bulan dalam kandungan. Jadi Aminah ni sedih lah. Suami mati, anak duduk dalam perut. Kemudian dia meninggalkan seorang hamba kan, Ummu Aiman, orang kulit hitam. Hamba yang ditinggalkan oleh Abdullah dan sedikit keta lah. Jadi duk jaga kan, duk asuh Nabi ni dalam kandungan ni, duk jaga kandungan ni. Sampailah kandungan dia ni berusia lagi 50 hari nak lahir Nabi. Jadi dalam masa dia duk mengandung 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tu, dia duk jaga kandungan. Tapi Aminah ni dia rasa pelik dah. Kandungan dia ni, dia tak macam orang lain mengandung. Dia tak rasa berat, tak rasa sakit, tak rasa apa. Ni pelik. Orang panggil benda pelik berlaku kepada mak Nabi ketika mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak rasa macam setengah orang perempuan kan, kalau kita orang-orang Malaysia ni dia kira mengidam lah. Mengandung lah, mengidam dulu. Tu kadang-kadang tak dapat benda yang diidam. Ada orang kata hang jaga esok anak hang ileum meleleh. Ada orang tua-tua duk abang hang kalau bini hang mengidam hang kena cari bila dapat orang. Kalau hang tak dapat esok anak hang ileum meleleh lah. Kita pun kelang kabut lah cari. Tak dapat juga, bukan anak meleleh, kita yang meleleh. Berat hang. Jangan percaya mengaruh. Cuma cerita mengidam ni berlaku kepada kebanyakan perempuan. Dia teringin. Lepas tu dia duk kata, bukan saya yang teringin, anak yang teringin. Kita main anak ni habis rank lah bagi. Cari juga. Cuma jangan duk mengidam pelik-pelik musang janggut ke apa. Jangan duk buat pelik-pelik sangat nak makan. Takkan nak makan benda-benda biasa ni tak apa. Jadi biasa. Tapi mak Nabi tak berlaku benda tu. Tu lebih. Tak berasa sakit, tak berasa berat apa. Jadi kandungan ni dan hikmah ni Allah Ta'ala sembunyi bunting Aminah ni. Kebanyakan bangsa Quraisy yang lain ni tak tahu. Adik-beradik dekat-dekat je tahu. Kata Aminah mengandung, orang lain semua tak tahu. Kemudian usia lagi 50 hari nak beranak tu, berlakulah tentera bergajah tu, yang Abrahah tu lah, yang nak serang, nak runtuh Kaabah. Lagi 50 hari Nabi nak lahir. Jadi Allah Ta'ala tunjuk air Zam-Zam tu keluar, jumpa balik. Kemudian tentera bergajah
Allah Ta'ala selamatkan Kaabah tu daripada diruntuh. Pasal apa? Nak sambut lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua benda ni berlaku zaman Abdul Muttalib. Jadi kalau kita imbah tengok sikit, dia kata Abrahah ni dia gubernur yang memerintah negeri Yaman. Tempat yang dia perintah ni namanya Sana'a. Jadi dia ni duk perhati orang Yaman ni duk pergi Mekah tiap-tiap tahun. Kemudian dia tengok penduduk luar Mekah pun duk pergi Mekah. Kan pasal apa depa duk pergi? Bila dia tengok oh rupanya ada Kaabah tu. Kan rumah hitam ni dah. Oh jadi depa duk pergi sini ya. Dia tengokkan tu. Kemudian dia tengok dari sudut ekonomi. Oh Mekah ni maju. Pasal apa? Tumpuan orang ramai. Jadi ekonomi dia meningkat. Jadi dia pun tergerak hati nak buat Yaman ni ekonomi dia meningkat. Nak bagi macam Mekah. Jadi dia pun buat satu gereja, rumah ibadah. Rumah ibadah yang dia buat lebih cantik daripada Kaabah. Sebab dia duk berpandangan kan, sebab Kaabah ni tak ada saingan. Kalau aku buat satu Kaabah ni bentuk ni rumah ibadah comel lagi, mesti orang mai sini. Dia duk fikir lagu tu. Dia tak fikir yang Nabi Ibrahim berdoa tu. Yang doa Nabi Ibrahim ke Allah Taala makbul. Setiap tahun orang pi. Hang buat lagu mana mesti orang pi sini Kaabah. Ha, makbul kan doa dia. Jadi dia pun duk fikir kata, "Oh, mungkin aku buat cantik orang ramai." Dia pun buatlah satu rumah ibadah. Kan dia nak bagi penduduk Yaman ni tak payah pergi dah Mekah. Duduk di Yaman je. Yang orang-orang luar sana akan mari sini kan. Siap je rumah tu. Orang tak pergi, tetap orang pergi Mekah tu. Kan jadi dia ni duk pelik, dia duk kata, "Ish, pasal apa dia tak mari sedangkan rumah ibadah aku buat ni cantik. Batu import daripada luar negara. Orang tak mai juga." Kan? Jadi dia ni sakit hati Abrahah ni. Tapi dia tak boleh buat keputusan lagi. Nak pergi runtuh ni dia tak boleh guna alasan tu. Alasan tu tak kuat. Tahu dia guna alasan apa? Alasan ni jadi bila ada seorang orang Arab ni. Kan sebahagian ulama sirah kata daripada Bani Kinanah. Dia ni dia tahu rancangan Abrahah. Yang kata Abrahah nak bersaing dengan Kaabah. Dia orang Arab. Oh dia tak boleh terima orang Arab kan. Bila tak boleh terima tu dia buat apa? Dia pergi berak dalam rumah ibadah tu. Berak saja tak apa. Dia ambil taik tu, dia lomor kat dinding tu. Wajar menyarak. Sebab dia marah Abrahah ni. Pasal dia tak boleh terima Abrahah ni buat rumah ibadah semata-mata nak bersaing dengan Kaabah. Oh, dia tak boleh. Dia berak-berak, dia sapu taik. Orang Arab, taik Arab tak tahu mana. Tuan-tuan mesti tengok taik Arab. Busuk nak mampus kan. Dia berkata taik Arab ni. Kan pau kau lah. Saya pernah tanya lah. Dulu ada tok guru saya pesan kan, kalau orang duk pergi buat haji dulu zaman dulu dia kena kutik sendiri batu. Dia tak macam zaman lain ni. Zaman ni dia muasasah bagi dah batu tu. Cukup dah kita pak pi melontar. Dulu kutik. Tapi tok guru duk pesan lah kutik tu kena bawa ayat. Bubuh dalam bekas botol mineral ni ke. Sagi kutik batu tu bubuh dalam botol tu. Kalau tenggelam memang batu betul. Kalau melampung taik Arab. Tu kata taik kering kan tau, kering. Sebab dia tanah tu cuaca dia panas, hang berak dia kering terus. Macam Arab. Nampak hitam-hitam elok, kita duk ingat batu. Melontar tak sah. Pasal hang melontar dengan taik. Syaitan tengok pun gelak lah. Lontar dengan batu. Tu zaman tu. Nak cerita dia tu. Jadi bila Arab ni lomor taik dia penuh di dalam tu, jadi Abrahah ni guna alasan tu nak pergi runtuh Kaabah. Dia kata hak siapa buat ni? Dia kata Arab. Cantik. Dia guna alasan kata Arab ni pergi buat rumah ibadah dia tu, dia buat keputusan nak pergi runtuh Kaabah. Sebelum dia nak pergi, dia bagi tahu dekat raja Afrika ni, Habsyi. Raja Habsyi. Habsyi tu raja yang memerintah Afrika. Jadi dia minta ke raja dia hantar mai 13 ekor gajah. Hantar mai. Tu tentera bergajah tu. Hantar mai 13 ekor gajah. Kemudian dalam 13 ekor tu yang paling besar gajah tu nama dia Mahmud. Ni bukan rekod Tuan-tuan pergi tengok dalam tafsir tu. Surah Fil tu lah. Dalam tafsir Nurul Ihsan tu pun ada sebut. Nama dia Mahmud gajah.
Dan Gajah Mahmud ni lah dinaiki oleh Abraha. Dia naik hak besar sekali ya. Dan gajah semua hak 13 ekor ni bukan import dibanding lah. Kalau ambil dibanding tu gajah Asia ni. Gajah Asia ni 5 tan 6 tan. Tu gajah Asia. Gajah Afrika 11 tan. Besar nak mampu. Orang Kedah tu kan, besar gila-gila ni tau. Tu gajah Afrika ni. Google ni, buka Google tu, Google gajah Afrika, gading tu dia ni. Mau cirik tu, hang tengok hak banding tu pun cirik. Tambah yang aku ingat, aku tak tahu, berguling tu pasal besar gajah tu. Dia bergerak daripada Yaman tu, nak pergi ke Mekah, nak untuh Kaabah. Saya ada kawan belajar kat Yaman. Saya pernah tanya dia. Dia kata jarak daripada Yaman mai ke Mekah ni, hang biasa mai tak naik bas? Dia kata biasa. Berapa lama? 28 jam baru sampai Mekah naik bas. Kadang-kadang paling cepat dia kata 25 jam. Pasal dia lambat di immigration semua tu. Dia kata lebih kurang lagu tu lah sampai. Bayangkan Abraha gerak daripada Yaman tu nak pergi ke Mekah. Dan dia bawa tentera dia 60,000 nak pergi untuk Kaabah. Dia punya action ni malah kata apa? Mana-mana kawasan yang dia lalu, dia rampas semua barang. Sampailah dia ni satu kawasan dekatlah dengan Mekah ni. Dia sampai-sampai dia rampas 200 ekor unta. Dia rampas, tentera dia rampas. Jadi bila berlaku rampasan tu, rampas unta tu, rupanya unta yang mereka rampas ni unta Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi ni. Bila Abdul Muttalib dengar, oi, Abraha ni mai rampas unta, dia pun buat keputusan nak pergi jumpa Abraha. Muttalib ni jangan main warak ni. Dia tak kira dah Abraha tak Abraha. Dia pergi. Dia pergi Abdul Muttalib ni. Bila Abdul Muttalib pergi kawasan yang Abraha berkemah, dekat dah tu dengan Mekah tu, tak jauh dah. Dia pun pergi. Bila sampai, dia ditahan oleh tentera Abraha lah yang berkawal tu. Dia kata, ni nak pergi mana ni? Dia kata nak pergi jumpa Abraha. Dia kata, hang siapa? Aku Abdul Muttalib. Bila tentera ni dengar nama Abdul Muttalib, dia dah viral dah. Jadi petau lah Abdul Muttalib ni pembesar Quraisy. Jadi dia pun kelang kabut pergi jumpa Abraha. Abraha tu tengah duduk atas kerusi. Duduk atas kerusi, singgah sana dia. Tentera damai. Dia kata, tuan, ada orang nak jumpa tuan. Dan orang tu nama dia Abdul Muttalib. Abraha dengar-dengar Abdul Muttalib cuak tu. Dia takut juga Abraha ni. Sebab nama Abdul Muttalib ni masyhur. Jadi bila dia dengar murid, dia macam terkejut, beruk. Dia turun daripada kursi tu, dia pergi jumpa Abdul Muttalib tu. Bukan Abdul Muttalib ni. Dia ada perasaan macam gerun tu. Tok Wan Nabi dia pun pergi. Dia kata ni, Syekh pasal apa? Sahabat kata nak mai, saya boleh hantar orang pergi jemput. Dia hormat Abdul Muttalib. Kemudian dia tahulah Abdul Muttalib ni mesti mari nak suruh dia jangan runtuh Kaabah. Dia duk bajet aku tu lah. Dia kata ni, tuan Syekh ni mai ada apa ni? Saya mai ni, saya nak minta balik unta saya 200 tu. Yang kata tentera tuan rampas tu unta saya tu. Jadi saya nak minta balik unta tu. Jadi Abraha ni bila dia dengar Abdul Muttalib minta unta, dia rasa macam Abdul Muttalib ni leceh lah. Abdul Muttalib ni lebih pentingkan unta dia daripada Kaabah. Dia rasa macam Abdul Muttalib ni tak patut dihormati lah. Dia ingat Abdul Muttalib ni lebih pentingkan hak dia kan. Dia pun katalah, aku ni respect kat hang. Dia kata, sebab aku tengok hang ni orang yang hebat, tapi tiba-tiba bila hang mai minta unta, hilang respect tu. Sebab hang lebih pentingkan unta hang daripada Kaabah. Abraha ni kata kepada Abdul Muttalib, Tok Nabi. Tok Nabi kata ni, Abraha, unta yang aku minta tu kepunyaan aku, hak aku. Jadi aku mintalah hak aku. Yang hang duk cerita Kaabah ni, Kaabah bukan hak aku. Kaabah ni ada tuan dia. Muttalib kata. Ni Tok Nabi kata. Dengan tegas dia kata, Kaabah ni ada tuan dia. Tuan dia Allah.
Jadi dia pasti jaga rumah dia. Tuan Muttalib jawab tu. Bukan kata aku ni tak mau, sebab dia ada tuan dia. Tuan dia akan make tahu lah mana ni. Tuan dia akan jaga rumah tu. Masa tu Abrahah ni dia kata apa? Dia kata, hang tengok hari ni siapa nak jaga. Tak ada siapa boleh jaga Kaabah ni. Hari ni aku pasti untung. Tak apa. Kemudian dia kata, tentera bagi balik unta kepada Abdul Muttalib. Muttalib pun ambil balik unta dia. Kemudian balik ke Mekah, suruh penduduk Mekah yang sekitar Kaabah ni keluar. Duduk jauh sikit, takut lagi kalau Abrahah mari lagi cedera lah. Duduk di luar semua. Abrahah ni pun nak gerak. Nak gerak, panggil lah binatang tunggangan dia tu, Mahmud. Dia pun naik atas Mahmud, menghala tubuh dia ke Kaabah. Mahmud ni tak bangun tu. Mahmud ni dia buat kerah kejung. Dia buat kerah tu. Gajah tu. Gajah lain bangun. Mahmud tu tak bangun. Abrahah pun tibai tu duduk. Tibai gajah tu. Gajah tu buat tibai pi ya. Dia buat tak tahu. Lalah sekali Abrahah tak tahu nak buat macam mana. Dia pusing badan dia, menghala ke tempat lain. Bila dia menghala ke tempat lain, gajah tu bangkit. Mahmud ni bangkit. Bila Abrahah pusing badan dia, bukan menghala ke Kaabah, hala ke tempat lain, gajah tu bangun. Bila Abrahah pusing tu, dia duduk balik. Makna gajah pun reti tu. Abrahah ni bengong sungguh. Gajah ni kalau dia binatang tak ada akal, dia pun ada akal tu. Dia kata hang ni gila tu. Nak pergi runtuh Kaabah, tak pasal-pasal. Jadi aku tak mau terlibat. Dia tak bangkit tu. Sampai dia dipaksa bangkit. Bangkit bergerak gerak sampai di satu tempat. Nama dia Wadi Muhassar, setengah kata Muhassir. Wadi ni terletak di antara Mina. Tempat orang Muzdalifah, Mina tu. Antara tu. Hari ni kalau tuan-tuan pergi, orang akan tunjuk, inilah Wadi Muhassar. Di situ berlaku burung ababil lepas batu. Sebab tu di situ tempat yang Nabi suruh lalu cepat-cepat. Jangan duduk lama situ, jangan duduk selfie situ. Sebab tempat tu tempat tak molek. Tempat tentera Abrahah dilempar dengan batu oleh burung ababil. Setengah burung ababil ni sebut burung layang-layang. Dia bawa batu sijil. Sebahagian tafsir sebut dia letak di paruh dia seketui, dia pegang dua ketui lagi dengan kaki dia. Dia terbang sampai di tentera bawah, dia lepas batu tu. Batu tu tembus kepala tu, jatuh ke bawah tu. Kena topi ni tembus. Semua tentera bawah ni mati, termasuk 12 ekor gajah. Yang tak kena ni Mahmud tu. Gajah Mahmud. Nampak gajah tu selamat. Yang lain mampu. Rasa Mahmud ni dia tak mampu. Tu binatang. Dia pun diberi akal. Benda ni tak molek nak buat. Tu kadang-kadang kita tengok kambing bila tank orang nak pi pasar malam dengan orang nak pi masjid. Tu kambing dia tengok. Bila dia tengok orang tu pi pasar malam, dia buat tengok, perhati tengok kambing tu. Dia buat tu. Apa punya orang. Tapi bila tengok pergi masjid tu, makna dia setujulah tu. Hak nak pergi semalam tu dia tak setuju mana tu. Time maghrib. Dia buat itu. Tu kambing mencerdik tu. Tengok Mahmud tu. Nampak? Jadi tak berlaku lah. Allah Ta'ala selamatkan Kaabah daripada diruntuh oleh Abrahah. Okey? Kemudian 50 hari pun makin turun lah. 49 hari, 48 hari, sampailah masa yang mana Allah Ta'ala nak lahirkan Nabi kita. Ketika itu musim bunga tu, Rabiul Awal. Musim bunga lah tu, musim bunga Rabiul Awal. Allah Ta'ala pilih bulan Rabiul Awal. Tu kita duk sambut kelahiran Nabi kita, Rabiul Awal, musim bunga ni. Kemudian masa mak Nabi nak lahir, orang Yahudi ni yang duk menega di sekitar tanah Arab. Hari ni kalau kita nak tengok rumah kelahiran Nabi tu, kita kena keluar daripada Marwah tu. Kan kita sa'i Safa Marwah, lepas tu kita keluar ke Marwah tu, kita naik atas bukit tu, ada tandah tu. Kemudian kita tengok ujung sana rumah warna kuning. Cat dia warna kuning, dia tulis perpustakaan. Itulah rumah
lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu rumah dia. Di situ dipanggil lorong Bani Hashim. Tu jalan tu dipanggil lorong Bani Hashim. Ayah kepada Abdul Muttalib nama dia Hashim. Tu kawasan tu. Jadi masa Aminah nak melahirkan ni, ataupun Aminah duk mengandung tak berapa hari nak beranak ni, ada orang Yahudi, dia ni duk menega kat tu. Jadi dia ni duk selidik tanya. Dia kata ada orang perempuan keturunan Quraisy ni mengandung? Ada di sini siapa-siapa keturunan Quraisy yang mengandung? Dia berkata, tak tahu. Makna dia mengandung mak Nabi ni, tu cerita tadi. Allah Ta'ala sembunyi. Mana ramai orang tak tahu. Kata Aminah ni mengandung. Dia pun tak tahu lah, rasa-rasa tak ada ni. Dia kata ada ni. Ada ni dia kata, ada orang mengandung ni nak beranak ni. Dia kata tak tahu. Jadi tak tahu kata Aminah ni mengandung. Ni Allah Ta'ala sembunyi. Sebab tu bila mari bulan Rabiul Awal ni, dia sebut kalau setengah kitab dia akan tulis beberapa peristiwa orang panggil pelik berlaku ketika mana nak lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia kata sebuah cahaya muncul yang sangat terang. Dia kata cahaya ni sampai ke bumi Syam. Syam ni kalau dulu Palestin, Syria, Lebanon, satu lagi Jordan. Itu dipanggil bumi Syam. 4 ni. Jordan, Lebanon, Syria, Palestin. Itu bumi Syam. Jadi mak Nabi ni dia nampak cahaya tu pergi sampai bumi Syam. Sebelum dia nak lahir Nabi, dia nampak benda tu. Cahaya tu. Tu salah satu. Kemudian dia kata ada satu tasik yang mempunyai air tu jadi surut air tu. Itu tanda-tanda yang berlaku sebelum nak lahir Nabi ni sallallahu alaihi wasallam ni. Kemudian pada hari Isnin, jatuh hari Isnin, Allah Ta'ala pilih hari Isnin. Sebahagian ulama kata hari Isnin ni, kalau tengok dalam beberapa kitab tafsir, hari Isnin ni ada sebahagian ulama kata Allah Ta'ala jadikan pokok kayu hari Isnin. Pohon kayu tu dijadikan pada hari Isnin. Jadi Allah Ta'ala pilih hari Isnin tu untuk lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma suasana lahir ni banyaklah pendapat ulama. Sebahagian ulama kata ketika Nabi kita lahir ke dunia ni, Nabi kita disambut oleh bidan daripada syurga dan bidan daripada dunia. Sebahagian ulama kata bidan di dunia ni nama dia Ummu Syifa, setengah kata. Ataupun setengah ulama sebut mak Abdul Rahman bin Auf tu. Abdul Rahman bin Auf ni salah seorang sahabat Nabi yang Nabi janji syurga. Mak dia tu bidan yang sambut lahir Nabi ni. Ketika mana suasana nak lahir tu ditutup ni keliling dengan setengah sebahagian ulama sebut dengan kain tirai. Turun tirai tu tutup keliling ketika Aminah melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kemudian ada bidadari yang merupa jadi bidan daripada syurga atas rupa Maryam, Siti Maryam, mak Nabi Isa. Yang keduanya Asiah, isteri Firaun. Mereka ni bidan daripada syurga, turun mai bidadari. Disambut Nabi. Dan ada sebahagian ulama kata masa lahir Nabi ni ada kalimah yang Nabi ucap ketika lahir. Sebahagian ulama kata Nabi bersin. Ni bersin. Bila bersin Nabi kata alhamdulillah. Tu ada disebut dalam beberapa kitab. Sebab dia termasuk dalam senarai kanak-kanak yang bercakap sebelum sampai masa bercakap. Salah seorang Nabi kita, sebahagian ulama sebut, dia sebut alhamdulillah. Kemudian dia tengok ke langit. Nabi pandangan dia keluar, dia tengok ke langit. Sebahagian ulama masa dia keluar tu dia tahan tangan ni. Tu banyak dalam setengah riwayat kita dia tahan gini, dia tengok ke langit tu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Tahun gajah, musim bunga. Kalau nak tengok dia punya hikmah sini banyak lagi ya. Cuma lahir Nabi kita ketika tu. Sebahagian ulama kata masa lahir tu keluar cahaya, menghala ke bumi Syam. Dan ada setengah riwayat kita biasa dengar kan, dia sebut patung-patung berhala yang disembah tu jatuh ketika itu, ketika lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk makluman kita kan, ketika Nabi kita berdakwah di Mekah tu ada 300 lebih patung berhala keliling Kaabah, termasuk di dalam Kaabah. Tu zaman tu. Jadi patung berhala ni jatuh sendiri ketika lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat kata api yang disembah oleh orang Majusi di Parsi tu, Iran. Dia kan zaman dulu tu dia ada dua kerajaan besar, Rom dan Parsi. Kisra Kaisara tu. Kerajaan Rom, kerajaan Parsi ni, depa ni sembah api, Majusi. Sembah api, kemudian api yang disembah 1000 tahun tu terpadam. Tu disebut dalam beberapa kitab. Kita boleh tengok. Itu ketika lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian ulama kata ketika lahir Nabi kita Muhammad itu, dia ni, Nabi kita ni tak ada tali pusat. Ni setengah orang duk sebut ni. Kan biasa budak kalau lahir dia ada tali pusat. Jadi Nabi ni dia tak ada. Makna dia tak ada tu bukan tak ada terus, maksud dia terpotong tali tu, tak bersambung. Tali pusat itu telah terpotong. Ni riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Nabi pernah sebut min karamati ala rabbi anni wulidtu makhtunan walam yara ahadun su'ati, kata. Setengah daripada kemuliaanku yang aku dapat daripada Tuhanku, Nabi kata, setengah benda mulia Allah Ta'ala beri kat aku. Dia kata aku dilahirkan sudah berkhatan. Ni Nabi sebut ni, riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Ni boleh tengok dalam riwayat Imam Tabrani. Dia kata tidak ada seorang pun yang melihat auratku. Tu kelebihan Nabi ni. Aurat Nabi ni orang tak pernah tengok. Siapa pun tak pernah tengok. Sudah dikhatan. Mana dia tak ada siapa pernah melihat aurat Nabi. Dan ada sebahagian ulama kata yang mengkhatan ni, khatan dah tapi menyempurnakan khatan tu tak wan dia, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Kalau tengok dalam riwayat Abdullah bin Umar, dia kata wulidan nabiyyu masruran makhtunan. Nabi dilahirkan di dalam keadaan gembira dan sudah dikhatan. Banyak riwayat sudah dikhatan. Ini cerita tentang Nabi sudah dikhatan. Jadi suasana kelahiran Nabi ini menyebabkan suasana ni gembira. Antara yang paling gembira Abu Lahab. Abu Lahab ni pak nakam tu. Sebab Abdul Muttalib 10 orang anak lelaki. Salah seorang Abdullah ayah Nabi dan Abu Lahab. Abu Lahab tu memang pak nakam betul memang. Bukan kata pak nakam sebapak ada. Dia ni memang pak nakam tu. Dialah yang paling seronok bila lahirnya Aminah melahirkan bayi lelaki ni. Yang dicerita dekat dia ni hamba perempuan dia, Suwaibah. Suwaibah ni dengar-dengar cerita tak Aminah beranak ni, dia pun lari pergi cerita tuannya. Dia kata ni, dia kata wahai penghuluku, Aminah telah selamat melahirkan seorang bayi yang sangat comel, bayi lelaki. Dia kata betul lah, betul. Okey, cerita hang ni buatkan aku seronok ni, hang merdeka. Tu Abu Lahab tu dia merdekakan Suwaibah. Sebab dia seronok masa tu lah. Dia seronok, dia kata boleh anak menakan ni. Tapi bila anak menakan mengaku jadi Nabi, dia paling tak guna sekali. Haram. Abu Lahab ni dia maki Nabi dekat Bukit Safa. Ini Abu Lahab ni tak guna punya orang. Dia maki Nabi. Masa kecil ni dia paling seronok ketika lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia merdekakan Suwaibah.
Kemudian bila Nabi lahir, kan, Tok Wan Nabi semua serenok ni, dia ambil Nabi ni daripada Aminah, dia bawa pergi dekat Kaabah, dia pusing Kaabah. Kemudian masa itulah dia letak nama Muhammad. Bila dia letak nama Muhammad, orang kata, Abdul Muttalib, pasal apa letak nama Muhammad? Kami tak pasal dengar nama ni. Letaklah nama Amrun ke, kan, di mana nama orang dulu-dulu. Orang Arab ni satu, dia punya PN dia, kalau dia boleh anak, dia akan letak nama anak ni, nama ayah dia 2-3 orang atas, supaya nama ni tak hilang. Itu PN orang Arab. Lepas tu dia berulang balik tu nama tu. Contoh nama Abdul Muttalib, Agi Hashim, lepas tu pergi apa? Abdi Manaf. Dia mari balik nama tu. Dia duduk main lagu tu. Jadi bila Abdul Muttalib letak nama Muhammad, kecoh. Sebab tak ada orang nama Muhammad sama tu. Orang tanya Muttalib, pasal apa hang nama Muhammad? Ni Allah Taala beri ilham tu. Allah Taala campak ilham kepada Muttalib, letak nama cucu dia Muhammad. Dia pun angkat, dia kata aku letak nama cucu aku Muhammad. Dia kata Muttalib, siapa tak Muhammad? Kan? Muhammad ni nama tak bisa dengar. Dia kata mudah-mudahan cucu aku ni menjadi orang yang terpuji, atau Muhammad orang yang terpuji. Tu kita duk buh sunat, bubuh nama anak tu letak Muhammad depan, belakang tu ikut hang nak buh nama apa pun. Tapi dia gini, buka dalam kitab Azkar Imam Nawawi, dia kata antara kelebihan orang yang ada nama Muhammad, dia bangkit dulu. Tu dalam Azkar, bukan kita duk cerita merapu. Dia kata bila Allah Taala tiup sangkakala, suruh malaikat Israfil tiup sangkakala. Jadi sangkakala yang kedua ni membangkitkan manusia yang mati tu. Mula-mula bangkit Nabi kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi-nabi hak lain. Kemudian orang-orang yang terpilih bangkit. Kemudian umat Nabi hak biasa ni. Nak pilih siapa bangkit dulu? Yang ada nama Muhammad depan, ataupun ada nama Ahmad di depan. Ini bila buah nama Muhammad tak glamour lah. Glamour, orang nak glamour di akhirat lebu. Kan, glamour bangkit awal esok. Kan, nama Muhammad ni biasa sangat. Orang nama Nabi lebu. Habis nak buah nama apa? Azura, Agogo. Buah nama Nabi dulu, lepas tu pandai-pandai hang nak buah. Cuma dulu petua tok guru saya kalau nak buah nama anak letak Muhammad atau Ahmad depan. Lepas tu anak tu kena tengok lahir hari apa, pilih huruf ada hari dia lahir tu. Kemudian ayah dia, nama ayah dia, ambil huruf yang ada dalam nama ayah dia tu. Kemudian ambil huruf yang ada dalam nama mak dia tu. Lepas tu pilih hari dia lahir. Carilah nama yang sesuai. Lepas tu kena tengoklah makna. Ini bunyi Arab bubuh. Muhammad Khinzir. Jam terus. Bunyi Arab. Tanyalah makna apa. Nama tu Muhammad molek dah, mari kita Khinzir jam terus. Tengok makna, tanya ustaz. Tu orang dulu lagu tu. Ni duk kira buh nama ni, dia duk rekod diri. Dia buh gabung nama dia dengan bini dia. Tu yang bubuh nama anak. Apa? Mazda. Mak dia Mazna, ayah dia Daud, Mazda. Bengong. Nama Mazda, nama kereta. Tu orang dulu dia lagu tu. Tu kena tanya Tok Guru, molek tak, sesuai tak nama ni? Dia kata nama ni sesuai nama lagu ni sebab ada hari, ada huruf. Tu Tok Guru saya dulu buh nama gitu. Letak nama gitu. Jadi nama Muhammad ni salah satu nama yang mulia. Nama Nabi ya. Nama Nabi kita Muhammad di dunia. Kalau di atas langit dia masyhur Ahmad. Dia tak masyhur Muhammad. Muhammad ni masyhur di dunia. Tidak di langit. Langit Ahmad. Ahmad tu nama Nabi kita masyhur di langit. Muhammad masyhur di dunia. Jadi Tok Wan dia letak nama Muhammad. Mudah-mudahan cucu aku ni dia jadi insan yang terpuji, terpilih, terpuji. Memang sungguh Nabi manusia yang terpuji. Bila lahir saja Nabi, mula-mula menyusu Nabi, mak Nabi lah Siti Aminah. Dia menyusu Nabi. Sebahagian ulama kata dia menyusu ni tak lama lah. Tak lama. Kemudian disusu juga oleh Suwaibah, yang hamba yang dimerdekakan oleh Abu Lahab tadi tu. Jadi Nabi ni dia ada beberapa orang ibu susu. Orang Arab dia beri susu ni, dia beri minum. Maksud dia menyusu. Cuma orang Arab zaman dulu dia suka beri menyusu orang yang duduk di kampung.
pendalaman tu. Tapi hak mula-mula menyusu mak Nabi lah, Siti Aminah, orang pertama yang menyusu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebahagian ulama kata yang menyusu Nabi juga nama dia Ummu Aiman, hamba yang ayah dia tinggalkan tu. Kan ketika ayah dia meninggal, dia ada seorang hamba perempuan nama dia Ummu Aiman, orang kulit hitam. Dia pun menyusu Nabi juga, sebahagian ulama kata. Kemudian Nabi disusu juga oleh Suwaibah, hamba yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab tadi tu. Kemudian barulah tradisi orang Arab. Jadi zaman tu mereka akan tunggu orang daripada luar bandar mari ambil anak bagi menyusu di kampung. Ketika tu memang sebab ketika tu ada wabak, sebahagian ulama kata berlaku wabak di Mekah. Jadi risaulah budak-budak ni. Jadi nak bagi dia kemah, tenaga dia kuat, tubuh dia tahan lasak, kena pergi hantar di kampung-kampung. Tu berlaku. Sebab tu dia disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah panggil tu. Dia paling lama menyusu Nabi. Cuma Halimah ni orang kampung, orang susah lah. Jarak daripada kampung dia nak pergi Mekah 100 km lebih. Bukan dia duduk di Taif. Taif tu bawah lagi, di atas pada Taif lagi tu. Dan saya pergi tempat tu. Perkampungan tu saya pergi. Saya pergi rumah Halimah tu, yang mana Nabi duduk tu. Cuma pergi tu kami naik kereta. Kalau naik bas dia parking tepi jalan tu, apa berjalan masuk, kita tak masuk lah. Ni naik kereta pergi. Pergi parking terus depan rumah tu. Parking bawah tu naik. Rumah dia duduk atas bukit. Halimah ni. Cuma dia susun batu lah, rumah dulu susun batu tu. Jadi tapak tu ada lagi lah di situ. Kemudian saya nampak lah ada batu besar-besar tu mereka duk buat pangkah tu. Pangkah dengan cat warna kuning. Pangkah batu-batu. Saya pun tanya ni member saya tu, pasal apa dia pangkah? Mana-mana yang pangkah tu orang nak beritahu kata di situ Nabi pernah bermain. Tempat Nabi pernah bermain. Tu kampung Halimatus Sa'diyah, Bani Sa'ad ni. Dia ni perempuan yang diberi keistimewaan menyusu Nabi. Allah Ta'ala pilih. Dia ni Halimah ni. Dia pun asal dia demo ni duduk di kampung Halimah Bani Sa'ad ni. Depa ni bila musim orang panggil nak cari makan lah, depa akan mari ke pekan ni ambil anak orang kaya, ambil upah menyusu. Jadi bila pilih anak orang kaya dapatlah upah sikit, dapatlah belanja. Jadi apa pun pakak buat keputusan nak pergi ambil lah anak orang Mekah ni buat balik menyusu. Cuma Halimah ni nasib dia tak baik. Sebab kenderaan dia ni sebahagian ulama kata dia naik binatang yang tempang. Jadi bila tempang ni tak laju lah. Orang lain naik kenderaan kau-kau punya lah. Dia naik kancil. Dia boleh naik Myvi wajah. Laju lah. Dia naik kancil. Kancil pula bukan turbo. Jadi slow lah. Dia dengan lelaki dia bawa anak kecil seorang. Lepas tu dia ada unta betina seekor tua. Tak ada susu lah. Tu naik tu. Jadi orang lain ni naik kenderaan yang hebat, unta yang siap. Sampai dulu lah. Bila sampai dulu ni pilih anak orang kaya-kaya lah. Dia pun sampai habis dah anak orang kaya ambil. Jadi dia ni susah. Jadi dia nak pergi ambil Nabi, dia tak mau mula-mula. Sebab dia tak mau beban lah. Aku susah dah, dia ambil budak ni pula anak yatim, bungkui. Dia kata pakai tak ada apa aku. Jadi dia fikir dah benda tu. Bukan dia tak mau, maksud dia rasa macam sakit kalau kau ambil jadi beban. Sebab budak ni pula ayah dia mati. Dia pun pergi cari yang lain tak ada. Bila tak ada, dia pergi lelaki. Dia kata abang, tak ada dah ni. Ada seorang tu lah, anak yatim tu. Tapi kesian lah orang tak ambil dia. Dan yang kita ambil kan, ikut hang lah. Ambil lah, mudah-mudahan budak tu bawa berkat. Jadi Halimah ni masa dia mai tu teruk kan nak sampai. Kemudian dia sendiri susu pun tak ada. Susu dia tu nak susu anak dia tak cukup. Anak duk teriak tak tahu. Lapak susu. Nak perah unta, tua nak mampu. Tak ada ah. Tapi dia pun tergerak hati, dia kata tak apa lah, dah halang-halang kita sampai takkan nak balik tangan kosong, kita pergi ambil juga lah budak ni, mudah-mudahan berkat lah.
dia pun minta mak Nabi nak jadi ibu susu. Aminah pun seronok lah, pasal orang lain tak mau ambil kan. Bila Halimah ni, dia pun suruh Halimah. Masa Halimah pegang tu, dia rasa susu dia ada. Tu berkat Nabi kan. Jadi dia duk menyusu anak dia. Sebahagian ulama kata belah kanan, dia duk menyusu anak dia. Jadi susu dia belah kiri memang tak ada, tapi bila dia sentuh Nabi, dua-dua dah. Jadi dia beri Nabi minum susu belah kiri. Sebahagian ulama sebut sebab hak ni tak pernah orang beri kat budak kan. Dia menyusu sampai Nabi kenyang. Kemudian anak dia menyusu kenyang, dia pun seronok ni, dia rasa pelik budak ni. Kemudian dia pergi kat suami dia, tengok-tengok suami dia duduk perah. Hak unta tua nak mampus. Rupanya unta tu ada susu. Tengok berkat Nabi ni. Tu anak yatim, keberkatan. Nama Nabi duduk perah. Tok lelaki dia kata, untunglah hang Halimah, rasa-rasa budak ni dia memang bawa berkat gitu kan. Bayangkan unta tua tiba-tiba ada susu. Pelik ni benda pelik berlaku. Kemudian seronok Halimah ni rasa budak ni ada keberkatan ni. Wak balik kampung masa balik tu kancil tu ada turbo. Tuan-tuan bayang kancil tu ada turbo. Tadi tak ada. Kancil tu hak dia bawa tempang tu, dia jalan studio. Kawan dia dah ambil anak balik awal hari, dia boleh potong lepas tu. Sampai depan kata, Halimah, awak laju sangat. Dia kata, nak buat macam mana turbo? Nak cerita kata, dia nampak dah keberkatan berkah budak ni. Nabi lah. Jadi dia potong lepas ni, dia balik sampai rumah dia. Dan dia tengok kawasan rumah dia dulu kering ni, rumput mati ni, hijau. Makna berkat Nabi ni bukan setakat diri Halimah, seluruh kampung Bani Sa'ad tumpang keberkatan Nabi. Sebab tu kita kena ingat sirah Nabi ni. Kita nak tumpang berkat. Sebab tu orang duk sambut tiap-tiap tahun, duk ulang cerita tu. Betul tak? Pasal kan kena kenal betul Nabi. Baru dia mari cinta. Baru kita kata, Nabi ni hebat sungguh. Tengok Halimah kan, dia serenoklah bela Nabi pasal Allah Ta'ala beri barakah kan. Perjanjian dia buat dengan mak Nabi ni 2 tahun. 2 tahun. Setiap 6 bulan dia mesti bawa Nabi pergi jumpa mak dia. Setiap 6 bulan. Jadi perjanjian nak menyusu Nabi ni 2 tahun. Jadi setiap cukup 6 bulan dia akan bawa Nabi pergi ke Mekah kan. Beri mak dia tengok mai, patut tengok balik lah kampung dia. 6 bulan pula pergi pula lah. Macam tu lah perjanjian dia. Jadi dia duduk bela Nabi, dia duduk nampak macam-macam. Kambing dia, ternakan dia semua menjadi kan, semua berisi ni. Orang-orang kampung pun seronok ni. Hebat Kemudian bila cukup 2 tahun, dia nak kena serah Nabi. Dia nak kena serah kepada mak Nabi ni. Bila umur dia 2 tahun ni, jadi Halimah pun bawa lah Nabi ni kepada ibunya Aminah. Aminah duk tunggu dah cukup 2 tahun dah. Nak kena bela anak ni, seronok lah nak terima anak. Tapi kerana Halimah ni sayang ke Nabi, dia tak lepas. Dia nak bagi Nabi tu, dia tak lepas. Dia sayang sebab dia duk nampak benda tu, keberkatan. Jadi dia pergi jumpa mak Nabi, minta tambah lagi 2 tahun. Dia kata, tak apalah Aminah, biar aku jagalah budak ni kan. Beri dia kuat lagi lah tenaga dia semua ni, ketahanan badan dia kuat kan. Jadi beri aku lagi 2 tahun lah. Sebab tu Halimah menyusu Nabi, Nabi duduk dengan dia 4 tahun. Tu hak rumah saya pergi tu, kawasan tu, bayangkan 4 tahun Nabi duduk. Nabi duduk main, duduk bela kambing, duduk jaga kambing Halimatus Sa'diyah, kawasan tu kan Nabi. Kemudian di situ ada satu kawasan yang depa pagak, depa buat tembok warna putih keliling. Saya tanya kawan saya, tu tembok apa? Dia kata di situlah berlaku belah dada Nabi ketika umur 4 tahun. Di perkampungan tu lah, Bani Sa'ad. Panggil Bani Sa'ad. Ada hari tu mula-mula saya pergi, ada ustaz tu dia bertunjuk di mana. Saya pun percaya kering-kering tu. Kita tak bisa pergi. Dia kata ni lah rumah Halimah. Kita pun doa zakat. Jangan keren tu kan, rupanya bukan di situ, jauh lagi. Nak pergi daripada Taif tu, jalan dia kecil, masuk pakai dalam. Kawasan yang memang sunyi daripada hingga Bingan. Hiruk pikuk kena tak dengar, dia sunyi. Kami pergi tu, ada batu-batu, saya pun duduk kat batu tu. Mana hak dia tanda semua pergi duduk doa zakat lah.
Pasal Nabi pernah duduk situ, ambil berkat je lah, bukan duduk gigilak batu. Doa, radak kiblat doa, ya Allah, aku ni berada di tempat yang mana kekasihmu pernah berada, makbullah doa aku ya Allah. Gitu, doa gitu. Mana-mana tempat Nabi duduk, pergi doa lagu tu lah. Ini hendak pergi jilat batu, memang kena. Itu dah berdoa lah bu. Tu syirik ni. Dia berdoa je. Jadi Nabi duduk daripada umur dia setahun lah, kita kata duduk menyusu-menyusu, sampailah umur dia 4 tahun dia duduk dengan Halimah. Jadi ketika umur Nabi 4 tahun itulah berlaku peristiwa belah dada yang pertama. Ketika tu Nabi masih umur 4 tahun. Kalau kita tengok dalam kitab sirah ni, Nabi dibedah oleh malaikat Jibril ketika berada di perkampungan Bani Sa'ad. Tu Sa'diyah tu nama kampung. Jadi ketika tu Nabi ni sedang bermain-main. Tiba-tiba malaikat Jibril mari ambil Nabi belah. Dilihat oleh kanak-kanak yang sedang bermain dengan Nabi tu. Masa depa tengok-tengok tu terkejut. Dia berkata Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Jadi suara Muhammad telah dibunuh ni bergema budak-budak. Sampailah ke pendengaran Halimah. Terkejutlah Halimah, anak orang. Oh, dia pun gelabah lah. Ini panggil gelabah bewak kan. Anak orang weh. Dia pun kelang kabut lah pi. Dia kata Nuh di sana. Pergi tengok tu. Dia nampak Nabi duduk tu muka pucat. Yang kata Muhammad dibunuh, dia tengok Muhammad tak dibunuh lah, nampak duduk tapi muka pucat. Macam Muhammad okey kan, lepas kita okey lah. Nabi duduk diam. Jadi bermula di situlah Halimah ni takut. Dia mula takut lah. Dia kata kalau apa-apa jadi budak ni mampu, aku nak kena menanggung ni. Masa tu lah dia buat keputusan nak serah semula Nabi kepada mak dia Siti Aminah umur 4 tahun. Nampak tak? Jadi belah dada ni sebahagian ulama kata buang habuan syaitan. Sebab tu syaitan dia tak boleh nak merupa jadi Nabi, nak buat apa berkaitan Nabi tak boleh. Dia tak boleh sebab dia tak ada habuan. Sebab tu berlaku dalam satu kisah kan, Iblis ni dia pernah try. Dia try nak tipu Nabi kan, dia merupa jadi orang tua, dia pergi jumpa Nabi. Arahan tu sebenarnya sebahagian ulama kata arahan Allah Ta'ala suruh hang Iblis hang pergi jumpa Muhammad. Hang kena jawab apa yang Muhammad tanya kat hang. Hang jangan tipu. Hang kena jawab, hang kena buka rahsia. Kan, dia ada 15 soalan yang ditanya oleh Nabi tu. Tentang 15 perkara kan yang ditanya oleh Nabi kepada Iblis. Jadi Iblis ni bila dia dapat arahan, dia pun merupa jadi orang tua. Kalau tengok dalam beberapa kitab tu dia kata dia ada janggut. Janggut dia panjang macam ekor lembu. 10 urat janggut dia. Dia pergi kat Nabi, dia beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan, Nabi tak jawab. Kan, dia beri salam kali kedua lagi, Nabi tak jawab. Dia beri salam kali ketiga, Nabi tak jawab. Sebab Nabi tahu Iblis. Kemudian dia boleh syarah lah. Dia kata Muhammad, yang tak jawab salam lah. Beri salam ni sunat, jawab salam tu wajib. Kemah dia. Iblis. Kan, tengok. Iblis ni alim Tentunya memang setakat kita ni aku ingat dia tak payah mari. Dia hantar bawah-bawah perebet berselerak tabak. Pasal Iblis ni dia bos besar tau. Dia bawah dia 12,000 orang malaikat. Sebelum dia dilaknat, dia Azazil ni nama dia. Dia ada sayap daripada zamrud terbang merata atas langit. Dan setiap langit ni dia pernah sujud semua tempat. Sebab tu sebahagian ulama kata dia pernah digelar sajidan, orang yang banyak sujud. Raki'an, orang yang banyak rokok. Iblis tu sebelum dia nama Iblis. Tapi dia derhaka, engkar perintah Allah, suruh beri penghormatan kepada Nabi Adam, dia enggan. Pasal dia rasa dia kemah, Allah Ta'ala laknat dia. Bila berlaku laknat tu, benda pertama berlaku kat dia, ubah rupa. Rupa dia yang cantik, comel, loteng tu, dia jadi seburuk-buruk rupa. Kalau tengok dalam kitab Syekh Daud Al-Fatani kata, Iblis ni tahu rupa dia apa? Dia kata muka dia, muka beruk. Beruk muka beruk, kera. Badan dia, badan khinzir, badan babi. Tu rupa dia. Hak comel tu jadi begitu. Huduh. Nampak tu orang tu masuk hantu, empat beruk. Memang betul. Rupa Iblis. Jadi dia try Nabi beri salam. Nabi tak jawab.
Nabi kata, wahai aduullah, wahai seteru Allah, hang mari buat apa? Masa tu dia baru tahu, Nabi tahu dia tak ada habuan. Sebab tu kalau tuan-tuan mimpi Rasulullah, betul Rasulullah kalau kena dengan sifat-sifat yang disebut dalam hadis-hadis. Contoh kita mimpi Nabi, saya pernah mimpi Nabi, contoh macam mana Nabi tu, dia rambut kerinting, tu bukan dia, tu negro mana hang mimpi aku tak tahu. Sebab Nabi bukan rambut kerinting, dia rambut ikal mayang, ada lurus. Kalau kerinting bukan dia. Tu ciri hadis. Tapi berlaku tak orang mimpi Nabi? Berlaku. Sebab iblis dia tak boleh merupa. Syaitan iblis dia tak boleh merupa Nabi. Kalau dia mengaku Nabi betul, betul. Kalau bukan Nabi dia boleh lah merupa. Sebab tu ada orang cerita, saya mimpi Nabi, cuma Nabi ni kulit dia hitam manis. Bohong lah kan? Nabi dia bukan hitam manis, dia putih kemerah-merahan Nabi. Lepas tu tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Dia orang yang dalam keadaan sempurna, mana tak tinggi tak rendah sangat. Tu Nabi. Orang kalau cerita rambut kerinting, lepas tu hitam, itu negro sebut tadi tu. Entah negro mana nanti. Jadi ciri tu. Jadi ketika umur 4 tahun tu dibelah dada, buang habuan syaitan. Di mana? Perkampungan Bani Sa'ad tu lah. Kemudian Halimah ni hantar balik Nabi kepada ibu dia, Siti Aminah. Serenok lah, Nabi pun serenok, mak dia pun serenok, pasal bertemu kembali. Cuma dia bukan ambil 4 tahun tak balik terus. Macam sebut tadi, 6 bulan dia balik lah. Dia tunjuk Nabi kepada mak dia, duduk di Mekah 4 bulan, bawa balik sana. Dia bayar je. Jadi bila 4 tahun Nabi balik, serenok lah Nabi bertemu dengan ibu. Jadi Aminah ni mengasuhlah Nabi selama 2 tahun. Sampailah umur Nabi 6 tahun. Sampailah umur Nabi 6 tahun. Jadi dalam proses nak umur Nabi 6 tahun tu, mak dia ni mari rindu nak jumpa rindu suami yang telah meninggal dunia. Nabi tak pernah jumpa ayah dia. Jadi buat keputusan nak pergi ziarah kubur ayah. Di mana? Di Madinah, Yathrib. Masa tu ketika Nabi berumur 6 tahun, dia duduk dengan mak dia 2 tahun lah. Dan dia ditolong jaga juga oleh Ummu Aiman lah. Ummu Aiman yang kata hamba yang ayah dia tinggalkan lah. Jadi ketika Nabi umur 6 tahun ni, mak dia buat keputusan nak ajak Nabi ni pergi ziarah ayah dia. Jadi Nabi pun ikut ayah dia. Sebahagian ulama kata Siti Aminah, Ummu Aiman, Abdul Muttalib dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 orang pergi ke Yathrib. Yathrib tu Madinah. Duduk di sana sebulan. Duduk ziarah adik-beradik semua. Abdul Muttalib kan lahir sana. Ziarah. Okey, cukup masa sebulan nak balik ke Mekah. Allah Taala tunjuk pula peristiwa yang kedua. Sampai di satu tempat nama dia Abwa. Mak Nabi ni jatuh sakit, Siti Aminah ni. Kemudian meninggal dunia di Abwa. Nabi umur 6 tahun. Umur 2 bulan ayah meninggal, duduk dalam perut. Umur 6 tahun, baru 2 tahun duduk dengan mak. Mak pula dijemput. Macam bayangkan Nabi kita, Allah Ta'ala tarbiyah. Waktu cekal Nabi, dia punya tabah tu, pasal dia lagu tu Allah Ta'ala tarbiyah. Kemudian bila meninggal, dikebumikan dia, dibawa pulang lah Nabi ni. Siapa dia? Ummu Aiman dengan datuk dia lah Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ambil alih belah Nabi. Daripada umur 6 tahun sampailah umur Nabi 8 tahun. Bila umur Nabi 8 tahun, Allah Ta'ala ambil pula Abdul Muttalib. Nampak? Mak meninggal 6 tahun, duduk dengan Tok Wan 2 tahun je. Kemudian Tok Wan pula meninggal dunia. Bayangkan, rindu tu terubat sikit lah. Pasal Tok Wan duk belah bagus kan. Tok Wan ni kalau main dengan cucu, saya kata apa, jijak palam dia bagi tu. Tu kadang-kadang kita marah anak kita depan ayah kita, dia jegir tu. Padahal anak kita, dia kata hang jangan nak marah cucu. Pasal apa ya? Yang ngahang aku tabuh kita mana nak tabuh. Pasal apa? Sayang cucu. Betul, tak boleh heran lah cucu ni. Sayang sungguh Tok Wan kalau cucu. Anak dia boleh tolak tepi tu. Tu kata sebab tu cucu ni memang dengan Tok Wan habis. Nabi pun duduk dengan Tok Wan, jadi terubatlah rindu pada mak baru meninggal tu hilang lah. Tapi tak lama, 2 tahun je, Allah Ta'ala jemput Tok Wan Nabi pula Abdul Muttalib. Cuma zaman Nabi duduk dengan Abdul Muttalib ni, jadi banyaklah benda yang Abdul Muttalib tunjuk kepada anak-anak dia.
bahwasanya ni cucu dia ni akan jadi orang hebat. Salah satu dia kata peristiwa di mana Abdul Muttalib ni dia ada tempat duduk khas di tepi Kaabah. Tepi Kaabah dia ada macam kita bubuh kapet lah, atau ada tempat duduk. Jadi orang lain tak berani duduk. Anak dia sendiri pun tak berani duduk di tempat tu, pasal tempat tu milik Abdul Muttalib. Tapi satu hari ni Abdul Muttalib tak main lagi, Nabi pergi duduk situ. Bila Nabi duduk di situ, ni pok-pok menakan semua ni kecoh dia kata, Muhammad turun, jangan duduk situ. Mai Abdul Muttalib lagi tak pasal, tu tempat dia, kami pun tak berani tu. Nabi buat tak tahu duduk. Mereka kata tak puas hati, dia angkat Nabi tu, letak kat tu, letak kat bawah, jangan duduk situ. Mereka letak saat Nabi pergi duduk balik, elok Abdul Muttalib mai. Mereka pun nak angkat balik, biar. Dia kata biar, sebab cucu aku ni, dia tak sebut cucu dia, anak aku ni akan jadi orang hebat. Sebab tu zaman tu Abdul Muttalib tunjuk dah cucu dia ni akan jadi orang yang hebat. Kemudian setiap kali Abdul Muttalib nak keluar, dia akan serah Nabi kita kepada Abu Talib, ayah Sayyidina Ali. Dia beri siap dah, dia tunjuk dah, nanti kalau apa-apa hang begini. Dan Nabi dah biasa dah dengan Abu Talib ni. Sebab tu bila 8 tahun Allah Ta'ala jemput Abdul Muttalib, Abu Talib ni ambil Nabi belah. Abu Talib ambil Nabi belah. Abu Talib ni lah ayah Sayyidina Ali. Cuma Abu Talib ni sayang Nabi sebab masa dia ambil Nabi ni, dia ni bukan orang senang mana. Dia anak ramai. Lepas tu dia pun bukan senang sangat, tapi dia nampak kelebihan yang ada pada Nabi ni, dan dia tak biasa tengok benda ni. Pernah diriwayatkan di Mekah ni berlaku kemarau, hujan tak turun. Jadi tak tahulah orang Arab ni duk mising maksud dia, apa nak buat macam mana ni? Nak panggil bomba pun tak nak buat lagu mana. Ketika itu Abu Talib ni lah pembesar Quraisy, ganti Abdul Muttalib. Jadi orang-orang Arab mai jumpa dia mengadu lah. Dia kata, Abu Talib, tak ada ke jalan? Hampir ikhtiar tengok macam mana ni, teruk ni, hujan tak turun ni, binatang mati habis ni, nak buat macam mana ni? Dia kata, tak apa, hampa pergi balik tu, nanti aku ikhtiar tengok. Jadi dia pun duk fikir macam mana dia nak buat. Dia tengok Nabi, tengok Muhammad ya. Dia tengok, dia kata, budak ni pelik ni. Dia kata, aku nak try budak ni. Dia bawa Nabi, dia pusing Kaabah. Masa dia sentuh tu, dia bawa Nabi tu pusing Kaabah. Lepas tu dia ambil Nabi ni, beri badan Nabi ni belaga dengan dinding Kaabah. Ketika mana tubuh Nabi bersentuh dengan dinding Kaabah tu, awan hitam mai terus. Tak lama turun hujan terus. Sejak pada tu Abdul Muttalib ni tak pernah tinggal Nabi, sebab dia nampak dah ni anak menakan dia ni pelik. Patutlah ayah dia pesan, hang kalau apa-apa hang kena buat Muhammad dulu, hak orang lain hang tinggal. Sebab tu buat makan dia akan bagi Nabi dulu, tapi Nabi tak makan, beri anak dia makan tu. Cuma dia duduk perhati tengok, bila Nabi tak ada, anak dia makan tak cukup. Kawan nak lagi duduk riau. Dia ni dapat sikit, mana makanan tu tidak mencukupi. Tapi kalau Nabi duduk sekali makan, cukup. Tu yang Abdul Muttalib cukup sayang dengan Nabi SAW, anak menakan dan Nabi pun sayang dia, sebab Muttalib ni bagus. Sebab tu setiap kali dia nak pergi mana, dia akan bawa Nabi, sebab dia ingat pesan ayah dia. Talib, hang ingat hang nak pergi mana pun hang kena dahulukan Muhammad ni. Hang jangan duk buat kerja lain, hang kena utamakan dia. Apa cerita pun hang kena dahulukan dia. Itu cerita ketika Nabi berumur 8 tahun, Tok Wan dia meninggal, duduk dengan Abu Talib. Jadi panjang itu. Jadi kita sambung tahun depan. Nak buat lagu mana? Pasal ni baru 8 tahun, nak pergi 40 tu. Mau 3 tahun. Jadi Skoda tu. Jadi nak cerita kata, sekurang-kuranglah kita sambut hari kelahiran Nabi ni, kenal keturunan Nabi, kenal Nabi kita, benda-benda penting berlaku pada Nabi kita. Mudah-mudahan benda ni dia jadi ingatan kita, supaya perasaan sayang kita kepada Nabi kita ni sentiasa ada. Kalau tak ada Nabi kita ni, tak ada kita, alam ni tak ada. Yang main-main tu, alam ni tak ada. Alam ni termasuk kita. Sebab tu kena ingat kisah Nabi kita tiap-tiap tahun. Cuma kita ni ceramah jenis ambil pada awal payah.
Kalau ceramah cerita sikit-sikit habis. Jadi kita berhenti tang Nabi duduk dengan Abu Talib. Jadi insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Kita akan sambung daripada Abu Talib sampailah Nabi wafat. Jadi jangan panggil orang, panggil aku jelah. Panggil orang lain kita tak ada. Melawak ya. Jadi sekadar tu dulu. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi panjang umur. Jadi terlebih terkurang kasar bahasa saya minta maaf banyak-banyaklah. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pengerusi masjid dan juga AJK masjid dan seluruh yang hadirlah pada malam ni, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ni mengundang rahmat dan pengampunan daripada Allah. Panjang umur, murah rezeki, kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.